Begitu juga kena bersihkan diri. Kita yang beramal kena bersihkan diri daripada sesuatu perkara yang kalau ada perkara tadi menyebabkan amal kita tak diterima oleh Allah. Misalnya, kita mengekali maksiat. Satu waktu kita nak beramal kepada Allah, tiba-tiba pada waktu lain, kita ni main-main dengan Allah. Maksiat mudah-mudah ya. Ataupun maksiat yang kita bela kat dalam diri kita. Ya Allah, 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 Ya Allah. Di keheningan malam, tafakkur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Pada siri yang lalu telah kita sama-sama bincang apa itu amal soleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila saliha min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang sesiapa yang mengerjakan amal soleh daripada laki-laki ataupun perempuan dan mereka adalah orang yang beriman, nescaya Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Taala akan balasi dengan pahala yang lebih baik lagi daripada apa yang dia buat. Siri yang lalu kita telah bincang ayat ni. Kesan daripada amal soleh yang kita buat, maka Allah akan berikan kita kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu isteri ataupun suami sepakat sama-sama menuju Allah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang menyejukkan mata hati orang-orang yang memandang akan dia, dan juga rezeki yang mencukupi, rezeki yang tidak melalaikan seseorang itu daripada ingat Allah. Itu hayatan thayyibah ataupun dunia hasanah. Baik, sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak jadikan amal kita itu amal yang soleh. Sudah saya sebutkan bahawa tidak bermakna amal soleh itu solat, tidak bermakna amal soleh itu puasa, zikir, baca Quran dan sebagainya. Amal soleh ialah setiap amal perbuatan baik yang Allah terima sebagai ibadah di sisinya. Kalau kita melakukan satu-satu amal, tiba-tiba di sisi Allah, Allah tak terima amal tadi. Bukan kerana tak betul, bukan kerana tidak sah, bukan kerana tidak ikut rukun dan syarat, tetapi kerana ada penyakit-penyakit lain yang merosakkan dia. Seperti adanya riya, adanya sum'ah, adanya ujub, adanya penyakit-penyakit lain yang boleh merosakkan amal, maka amal itu akan terdindinglah. Akan terdinding daripada tergolong dalam golongan ataupun kumpulan amal-amal soleh yang boleh membina kehidupan kita untuk jadi kehidupan yang baik. Baik, hari ini kita nak lihat bagaimana kita nak dapat amal soleh. Baik, yang pertama sekali, setiap amal yang kita nak buat, tak kira sama ada amal itu yang fardu ataupun amal itu yang sunat, yang pertama sekali kita kena betulkan maksud kita. Yang pertama kena betulkan maksud kita. Apa maksud kita lakukan amal? Apa maksud kita nak solat? Apa maksud kita nak baca Quran, nak berselawat? Nak ada maksud. Maksud ni ialah rahsia hati yang tersembunyi kat dalam. Bukan yang kita pasang niat. Ada juga yang kita pasang, aku buat kerana Allah. Tapi maksud sebenar dalam tak gitu. Kita tak nak. Kita nak jadikan amalan kita itu maksud yang jelas betul. Pasal apa kita beramal, pasal apa kita nak baca Quran, aku nak Allah. Pasal apa aku nak salat, kerana aku nak Allah. Aku nak dapat redha Allah. Aku nak dapat rasa nikmat dengan Allah Ta'ala. Itu maksud.
Oleh kerana itu, jadikan maksud yang kita buat adalah kerana aku nak Allah, aku nak cari Allah. Tuan-tuan, ini asas mesti. Yang kedua, pelaksanaan kena betul. Pelaksanaan ibadah kita buat kena betul, mengikut rukun dan syarat. Kalau kita jadikan maksud kita kerana Allah, tetapi perjalanan ibadah kita tidak sepakat dengan apa yang Allah nak, maka tak jadi amal soleh. Kena ikut rukun dan syarat. Yang ketiga, yang ketiga ialah mesti hilang segala penyakit, ataupun kita bersihkan amal tadi daripada semua penyakit ataupun sifat-sifat yang boleh menyebabkan amal itu tertegah, amal itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Jangan adanya riak, jangan adanya sum'ah, jangan ada maksud yang lain. Begitu juga kena bersihkan diri. Kita yang beramal kena bersihkan diri daripada sesuatu perkara yang kalau ada perkara tadi menyebabkan amal kita tak diterima oleh Allah. Misalnya, kita mengekali maksiat. Satu waktu kita nak beramal kepada Allah, tiba-tiba pada waktu lain, kita ni main-main dengan Allah. Maksiat mudah-mudah ya. Ataupun maksiat yang kita bela kat dalam diri kita. Dosa-dosa yang lama kita tak bersihkan. Tak bersihkan dosa lama. Dosa fasik misalnya. Mungkin pernah kita tinggal solat, mungkin pernah kita tinggal puasa atau sebagainya. Baik, semua perbuatan dosa yang telah kita buat satu masa dulu, mesti kita bersihkan. Kerana Allah telah menegaskan kepada kita dalam Quran, Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah Ta'ala tak akan beri hidayah pada orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik? Iaitu orang yang tinggal Allah. Orang yang buat dosa besar tak taubat lagi dengan Allah. Orang fasik. Mungkin hari ni dia tak buat dosa besar, tapi satu masa dulu dia buat dosa besar, dia tak taubat dengan Allah lagi. Itu fasik. Orang yang sentiasa bermusuh dengan orang lain. Dendam, hasad. Semua tu bentuk dosa yang boleh mendatangkan mudarat pada diri kita sendiri. Adanya perkara tadi, maka tertegahlah rahsia daripada amal yang kita buat. Rahsia amal, tuan-tuan, rahsia amal ataupun hasil daripada amal yang kita buat ialah cahaya daripada Allah. Cahaya daripada Allah. Cahaya ni lah yang akan menunjukkan kehidupan yang lebih baik kepada kita. Ia boleh menunjukkan kehidupan yang lebih baik kepada kita. Sebab Allah dah kata, adanya fasik menegah cahaya. Jadi kita bina amal kerana nak cari satu cahaya, nak cahaya hati untuk kita nak dapatkan Allah. Oleh kerana itu, kena bersihkan amal kita daripada sifat-sifat ataupun penyakit yang boleh merosakkan. Sebab itulah kalau kita lihat tertib yang diajar oleh para ulama kita, bagaimana kita nak masuk kepada Allah ataupun nak jadi seorang yang baik di sisi Allah, yang pertama kena taubat dengan Allah. Itu yang pertama. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah, minta maaf, minta ampun dengan Allah atas dosa-dosa yang lama, dan insya-Allah bila Allah bersihkan dosa dan amalan kita selepas daripada Allah bersih dosa, kita akan lihat keberkesanan dia. Kita akan lihat keberkesanan. Selagi mana tak bersih daripada dosa itu, maka kita lihat, kita boleh tengok kita sendiri. Dah puluhan tahun kita buat amal, mengapa masih tak dapat rasa kemanisan kita dengan Allah? Kita masih seronok dengan makhluk tapi tak seronok dengan Allah. Orang beri sesuatu pada kita seronok, tapi Allah beri nikmat pada kita, kita tak seronok dengan Allah. Kenapa? Kita terhijab dengan dosa fasik tadi. Dan yang keempat, nak amal kita jadi baik setelah kita betulkan maksud, pelaksanaan kena betul, bersihkan yang merosakkan amal. Yang keempat ialah serah segala yang kita buat ini kepada Allah. Aku serah kepadamu ya Allah atas apa yang telah aku usahakan. Dengan penuh harapan, semoga Allah terima daripada kita. InsyaAllah. Langkah ini mesti kita ambil. Mudah-mudahan tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, para jemaah, ibu-ibu, sebelum kita mati, kita dapat rasa nikmat ini. Kita dapat rasa nikmat yang kita nak cari. Nikmat kita bersama Allah. Kita nak rasa sangat nikmat ni.
Tidak ada satu nikmat yang lebih besar dalam kehidupan kita ni malaikat nikmat yang pada waktu itu Allah Ta'ala redha dengan kita. Allah Ta'ala tarik hati kita untuk rasa nikmat kasih kat dia. Subhanallah. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kabulkan harapan kita. Kasihi daku dalam rahmat